tajuk pada malam ini kerana saya ada dua orang tokoh yang sangat hebat, boleh saya katakan pakar, tokoh perempuan dan juga tokoh akademik di kiri dan kanan saya. Kita bawa khas pada malam ini bukan daripada luar kawasan karya Utara Gombak, tetapi di dalam ahli karya kita sendiri. Saya rasa tuan-tuan, hadirin dan hadirat semua kenal dengan dua orang tokoh kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berforum pada malam ini. Jam pun dah menunjukkan 6 minit dan saya menjangkakan kita akan tamat pada jam 9 subuh. But before that, I'm very sorry for those who do not understand Malay. I have to conduct this forum tonight in Bahasa. I'm so sorry about that. But please, sit with someone who can translate. So hope you can understand about the forum tonight. Okay? Untuk kita mendengar bahasa, saya ingin kenalkan tokoh yang berada di sebelah kanan saya, seorang tokoh korporat, tidak asing lagi kepada kita semua, Tuan Haji Amir Ali. Daripada semua saya maklum bahawa Tuan Haji Amir Ali ini merupakan seorang pengarah kepada Maktab Syariah Universiti Sdn Bhd. Beliau juga merupakan freelance trainer dan konsultan, merupakan mantan kepada Ketua Pegawai Eksekutif atau Pengarah Syarikat Pengurusan Perabot dan Unit Amanah Islam. Di sebelah kiri saya, tokoh korporat dan juga tokoh akademik yang tidak asing lagi, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Akram Lardin. Prof merupakan pengarah eksekutif International Syariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Beliau juga merupakan ahli majlis penasihat syariah negara. Di samping itu, Prof juga merupakan pengurusi majlis penasihat syariah KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah selesai saja forum kita pada sekitar, saya menjadikan sekitar 9.15 malam ini. Harap tidak lewat kecuali kalau banyak soalan daripada hadirin dan hadirat pun mungkin tidak lewat sangat. Dan setelah selesai forum, kita ada jamuan di tingkat bawah yang ditaja khas oleh penaja rasmi surau. Pengarah operasi dia saudara Helmi, begitu juga dengan CFO oleh Tuan Haji Ahmad Bilhan berada di dalam dewan ini, insyaAllah. Baik. Bagaimana semasa kita membicarakan tajuk antara pelabuhan dan pelabuhan. Satu tajuk yang saya rasa kuat sensasi di masa ini, yang mana kita perlu tahu di antara pelaburan dan pelaburan. Ramai yang tahu pelaburan, tetapi ramai yang tak tahu pelaburan. Semua yang menjangkakan pelaburan ini akan mendatangkan pulangan di masa akan datang. Tetapi di pertengahan jalan, berbagai-bagai kemungkinan yang akan berlaku. Justru itu, bagi mengungkai setiap persoalan ataupun setiap kemuskilan yang ada, saya dengan tidak melengahkan masa, saya ingin menyebut Tuan Haji Amir selaku orang yang berpengalaman luas di dalam bidang pelaburan untuk memberi mukadimah ataupun kata-kata haluan antara pelaburan dan pelaburan ini. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Saidi dan juga Prof Dr. Akram. Kami semua ahli karya surau ini. InsyaAllah hari ini kita akan membahas sesuatu tentang pelaburan. Pelaburan. Melapor tapi tiba-tiba melebur. Saya nak tunjuk. Ini berita ni pernah lepas.
Oh, Islamic Hotel. Dah. Saya tunggu penjelasan. Kalau kita ada masalah teknikal, saya akan tunjuk kemudian. Kerana dia tak pergi ke situ pula. Isu yang dikemukakan itu saya ialah tentang pelaporan tentang pelaporan yang dinamakan Islamic Hotel Makkah dan Madinah, yang mana seorang yang mengelolakannya nama dia Sheikh Saidi, bukan Saudara Saudi. Telah ditangkap di bawah Seksyen 40 Criminal Procedure Code, iaitu cheats and thereby dishonestly induced the service. Jadi kita kena berhati-hati. Bukan sahaja mereka yang mempunyai syarikat yang melebur ni yang boleh didakwa, kita yang menjual bagi pihak dia pun boleh juga dikenakan di bawah akta ni, di bawah seksyen ni. Dan kemudian yang penting yang menentukan ialah paling kurang benda ialah penjara setahun, paling kurang tidak lebih 10 tahun. Sebab kalau tuan-tuan lebih 25 tak kena sebat, kalau masih kurang 25 sebatan, dan juga kena fine. Dan denda ni tidak diletak, itu maknanya terpulang kepada hakim menentukan. Jadi bukan saja mereka yang promoter mempunyai syarikat yang promote, dan juga kepada mereka yang promote, yang salesman yang menjual kepada orang. Kerana ini lebih penting, yang salesman yang convince orang semua untuk membeli. Dan kalau kita lihat skim cepat kaya, peleburan yang skim cepat kaya orang panggil, ini bekas mantan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Ismail Sabri mengatakan bahawa 10% penduduk rumah penduduk mudah terdaya laku dalam setiap bulan. 10% dia lebih kepada wang-wang dan wang bandar. Tapi saya rasa wang bandar ada juga. Yang ini 5 pelaburan emas 411 juta. Ini saya rasa dalam 4 juta emas digunakan tanpa mantan Perdana Menteri hadir di acara pembukaannya untuk promote. Siapa tu? Haram tak haram dan tidak haram dari segi komersial ialah yang tidak berdasar. Nanti Prof akan cakap enggak haram dari segi syariah macam mana. Definisi skim cepat kaya saya ambil daripada Authority Monetary Brunei Darussalam. Ini saya ambil daripada Brunei. Apa istilah yang digunakan pakai untuk menggambarkan skim atau plan yang menawarkan pulangan atau dividen yang tinggi melebihi kadar pulangan yang lazim yang diberikan oleh pelaporan ke institusi keuangan dan sebagainya. Maknanya yang tak masuk akal. Definisi Pulangan yang tak masuk akal. Definisi skim cepat kaya. Dan modus operandi utama Brunei. mereka ni dipanggil kan ni robbing Peter to pay Paul. Brunei ya dah kot. Faham tak apa maksudnya? Robbing Peter. Peter ni orang yang baru masuk. Dia curi Peter punya duit ni, dia bayar Paul yang masuk awal-awal. Paul kata, okey aku dapat. Tapi Peter lepas 4 bulan, 5 bulan nangis. Tak dapat apa-apa. Kan?
sebenarnya ini dah guru Charles Fonsi. Ini tahun 88 nama guru. Ini tahun 1909 dia punya international reply IRC. Itu yang saya beritahu sahabat-sahabat saya juga. Saya sekarang ni ada digital coin. Digital coin. Tak ada siapa yang mengatakan bahawa ia juga satu Ponzi scheme. Persoalannya ada tak dia berdaftar dalam mana-mana central bank, bank pusat, mana-mana negara? Tak ada. Tak ada. Jadi pasal kawan-kawan saya sendiri kata Amir pun ada ni backward sangat. Mungkin saya terlalu positif. Kerana saya melihat benda-benda ini dan mungkin ini dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Ini yang seorang ini cerita baru pada Matov. Dia pernah jadi presiden Nasdaq satu ketika dulu. Dia ada firma pelaporan dia, lesen dan sebagainya. Tetapi yang masalahnya dia pun gunakan skim polisi juga. Dan dipenjara 150 tahun. Masa usia 71 tahun. Saya tak sampai lepas. Dia masih hidup lagi kan. Ini Pak Mantero. Ini versi Melayu lah, versi Malaysia. Dia dah meninggal tahun 97. Tak perlulah saya kata banyak macam Pak Mantero, tapi yang penting sama juga. Dia memuncak dia pada 50,000 pelabur. Dengan nilai pelaburan hampir 100 juta. Kurang sejuta, 100 juta. Mula-mula ditangkap dengan 250,000, lepas tu ditangkap lagi dengan 500,000 dan denda apa? Setahun penjara. Yang saya dengar cerita yang Kaya Pak Mantelo. 50,000 mesti. kena banishment ke Terengganu. Dan meninggal tahun 97. Yang ini nanti saya tunjuk kemudian. Alibaba. Yang penting sekarang ni kita kena tahu perbezaan antara pelaporan dan perniagaan. Pelaporan apa? Bila kita berniaga, kadang-kadang ada orang tanya saya, saya bila berniaga saya letak 50,000, sebulan saya dapat untung 20,000. Ada boleh? Itu boleh berniaga. Tuan-tuan berniaga dengan 50,000 modal, dapat 20,000 untung. Pasal dia rolling, cash business rolling, boleh untung 20,000. Tiap-tiap hari sales katakan 40,000, 40,000. Dia boleh dapat 20,000 sebulan. Tetapi bila kita melabur, kita bukan aktif dalam pelaburan itu. Kita goyang kaki. Yang seorang tu kaki tu berjalan ke sana ke sini. Yang kita bergoyang kaki. Yang saya kena sakit tangan. Macam mana dia dapat 20,000 sebulan? Yang 20,000 sebulan pelaburan itu sebelum tolak gaji dia. Goyang kaki masuk duit. Dalam syarikat kalau kita tengok revenue, kadang-kadang kita pun tengok TV. Jahit je. Minta maaf lah TV kita kan pergi kampung dapat pendapatan RM10,000, padahal belum tolak kos lagi. Itu bukan gaji dia. Sama tadi bila perniagaan orang kata RM20,000 tu belum tolak kos gaji dia. Jadi bila kita melabur dalam syarikat itu, sebelum kita dapat pelanggan, kita terpaksa bayar, syarikat kena bayar gaji CEO-nya, GM-nya, driver-nya dan sebagainya. Kan? Yang RM20,000 tu kena tolak, mungkin tinggal RM1,000. Mungkin tinggal RM1,000. Jadi kalau perniagaan RM20,000 dan RM50,000 biasa. Dari segi perniagaan, rule of thumb, kebiasaan dia pakai ROE, return on equity, itu 15-20% setahun, bukan sebulan. Beza dari posisi pelaburan dan deposit. Dia ada nanti Prof boleh cakap atas kontrak apa. Tapi deposit kita tak boleh harapkan pulangan. Pelaburan lain pula. Dalam IFSA bila kata pelaburan, bila kata pelaburan tu maknanya yang melapor tu dia tahu yang duit tu mungkin rugi. Ada kemungkinan rugi. Barulah dia boleh dapat pulangan yang lebih. Okey? Dan bila kita melapor, dia ada risiko. Itu
yang saya guna waktu ni, bila ada risiko. Kalau seseorang yang memang tak nak langsung risiko, aku tak boleh hilang walau satu sen. Tapi polisi pun jangan itu memang tak hilang langsung kita. Ini pulangan saudara. Dipanggil pulangan risiko sifat. Interest risk free return. Sekarang ni dalam 3 suku 3,5% setahun, bukan sebulan. Faham tak risk return? Kalau nak lebih tu mana dia kena ambil risiko. Dan tuan-tuan pernah tengok yang 0.15, 8.6, 5.1. Bila orang yang nak melaku datang, yang penjual produk datang, tuan-tuan, ini 40%, ini 50%. Tuan-tuan pernah tanya tak soalan apa risiko dia? Kalau risikonya dia tengok volatility, yang ni 3 year monthly volatility. 36 months annualized volatility. Kalau kecil volatility, kurang lah dia risiko, tinggi lah risiko dia. Alright? Jangan kita hanya disokok dengan kadar pulangan, kita kena tanya dengan dia risiko. Ini formula risikonya, ini last kali kita tunjuk. Ini formula capital asset pricing model. Formula dia begitu, tak perlu. Kalau yang tak suka baca ketik, jangan fikir. Tetapi tadi Pak Mandelo suruh berapa persen dia punya 10% sebulan. Lepas tu dia dah kena jail, keluar balik, dia bagi 12% sebulan tuan. Jadi kita tunjuk pulangan risiko sifat sekarang 3,5%. Pulangan pasangan sekarang kalau stock market lah, saya kena stock market lah. Haji ambil tanya stock market lah. Tapi pasangan 10% je tahun. Purata. Penjualan pulangan 10% sebulan. Berapa risiko dia? Risiko yang biasa diambil kalau kita melakukan dalam stok, etc. Beta dia lebih kurang 0.8 hingga paling tinggi 0.2. Saya tak ambil beta tapi 1,5. Yang ini beta berapa tau? 17.9. Mak Datuk. Kalau pakai Richter scale ni, dunia habis hancur lah. Hancur. Jadi itu permulaannya. Terima kasih. Saya pulang balik kepada moderator. Terima kasih kepada Tuan Haji Amir. Mukadimah yang sangat baik. Ramai juga saya nampak dia tengah-tengah dengan istilah beta. Ini istilah-istilah commercial bila dia pakai dalam investment. Tak apa. Baru first belum panas lagi. Saya tengok tuan-tuan tu macam tak sabar-sabar nak tanya soalan. InsyaAllah kita akan buka soalan selepas ni. Tapi tentu saya sebenarnya tengok Prof ni dah tak sabar juga nak bagi dia punya pandangan. Kita tengok dia belajar tadi bercakap tentang risiko, konsep keseluruhan. Kadang-kadang orang kita, terutamanya yang melapor ni, dari sudut laporan ni, yang melapor ni boleh dikatakan more than 90% is bumi punya tu. Saya tengok daripada statistik yang dikeluarkan oleh negara sendiri adalah di kalangan orang kita. Sangat minimal pelaburan yang mana daripada golongan non-bumi minimal ni pelaburan yang masuk dia ekologi di situ. Baik, Prof, kita tengok kat sini ramai orang kita ni bila dia melabur, dia nampak dia punya tujuan satu je, Prof. Dia nak pulangan. Yang lebih hebatnya lagi, pulangan yang dijanjikan kadang-kadang tak masuk akal. Haji Tuan Haji tadi ada sebut mengatakan daripada simetrik risiko pelaburan. Kita tahu kalau high risk, high return, itu daripada sudut itu. Cuma sekarang Prof, saya nak tanya sikit, Prof, kenapa kadang-kadang orang kita ni bila dijanjikan dengan satu pelaburan yang boleh mendatangkan produk yang tinggi, mereka cepat berdaya tanpa mengambil kira faktor-faktor yang dibenarkan di dalam Islam. Sekian, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada Muslim Sekretariat dan juga Tuan Haji
dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Topik yang kita bincang amat penting. Dan sebagaimana kalau kita lihat setiap manusia dia suka pada harta. Tak ada orang yang tak suka pada harta. Kan harta Al-Quran sendiri pun sebut tu'ina zahudu syahwatin dan iksa yang bani wal qanatir muqaddati minat dhahari wa fiddati wa tajil musawamah al-ayat. Pada itu memang nature manusia ni lah. Dia suka kepada harta, dia suka kepada wanita, dia suka kepada perkara yang boleh menyeronokkan. Baik. Islam meletakkan guidance ataupun kita kata panduan di dalam kita hendak mendapatkan harta. Baik. Dan kalau kita lihat di dalam apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Amir tadi kan, kadang-kadang kita rasa heran juga. Dah lama dah. Kalau kita tengok kalau dekat Malaysia ni bermula daripada Pak Mateo dulu kan. Mana tu perkara ni diulang-ulang. Dia datang, dia pergi. Tapi seolah-olah manusia ni ataupun masyarakat kita tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dalam hadis Nabi kata, seorang mukmin itu tak akan disengat dua kali. Bagi satu lubang, kalau kita tahu lubang tu dah ada binatang, ada ular ke apa, kita letak tangan sekali ataupun terpijak sekali kena sengat, kita tak pijak sekali lagi. Kita tak letak tangan kita sekali lagi. Itu bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Baik. Pada pandangan Allah alam ialah antara yang mendorong kita kata manusia ni untuk nak berlabuh dalam skip-skip yang begini ialah satu, kejahilan. Kita tak ada ilmu kita kata dalam perkara ini. Dan seterusnya kita kata kadang-kadang kita rasa tamak. Rasa bila kita baca WhatsApp kan, kita boleh tahu ataupun kita telah boleh tahu tentang modus operandi. Bagaimana kita kata muda-muda nak memberikan kepercayaan. Kemudian bila dah ada kepercayaan itu, kita akan melabur lebih. Bila kita melabur 1000 dapat pulangan, kita rasa seronok. Kemudian kita masuk lagi 10,000 pulang, seronok lagi dapat. Seronok, lingkup. Habis semua kita rasa kita punya saving ataupun simpanan yang kita ada itu dileburkan dengan sebab rasa tamak yang ada di dalam diri kita dan sebagainya, tanpa kita melihat kepada risiko daripada pelaburan ataupun daripada apa yang kita lakukan. Baik, anda nak sentuh lebih kepada panduan syarak yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh ulama kita kata. Dalam kita nak berlaku, kalau kita tengok semua instrumen Islam ini, ianya kita kata is guided lah, ataupun didasarkan kepada kontrak yang tertentu. Yang pertama sekali, kita kata sebelum ada sebut anak-anak explain sikit tentang kontrak ni, sebagai seorang Islam menjadi kewajipan kita, bukan benda sunat, bukan pilihan ya. Menjadi kewajipan kita untuk kita memastikan bahawa wang kita diletakkan di tempat yang patuh syariah. Sekarang ni alhamdulillah kita kata ada banyak instrumen-instrumen yang patuh syariah, sama ada deposit ke ataupun bentuk pelaburan ke, Unit teras lah, nak tinggi kan, suku macam-macam kita kata instrumen-instrumen pelaburan Islam yang ada. Itu yang pertama, kita kena pastikan. Tak kira lah pelaburan apa pun, sekarang ni banyak orang main forex. Main forex melalui platform-platform yang ada dalam internet kan. Sebelum kita engage ataupun kita main pertukaran wang ini, kita kena tanya dulu sama ada apa yang kita nak buat itu patuh syariah ataupun tidak. Khususnya kita kata bila forex ini, dia kalau dalam fiqh itu dinamakan ahkam sharf, pertukaran mata wang, dia ada banyak syarat-syarat yang mesti dipatuhi dan sebagainya, yang mana kebanyakan platform-platform itu dia tidak ada
tidak mematuhi syarat yang ditetapkan oleh syarat. Itu panjang cerita dia kalau nak eksperimen. Baik, balik kepada yang pertama, patuh syariat. Bila kita sebut tentang patuh syariat, seperti mana kata tadi, ada kontrak yang akan kita adakan antara pihak yang mematuhi transaksi. Bukan kita kalau kita beri kedai kita beri nasi lemak, bukan. Kita beri nasi lemak, kita bagi RM2, nanti itu bagi kita nasi lemak. Saya jual, kita kata saya jual, kita kata saya beri. Itu kontrak itu. Itu dikatakan antara dua pihak. Semua transaksi dalam Islam kena ada ikatan yang berbunyi untuk menunjukkan kesahihan. Kenapa Islam perlu ada kontrak yang berbunyi dan Islam meletakkan rukun yang tertentu terhadap kontrak? Tiga rukun. Yang pertama, ijab wal qabul. Kira-kira kita nak masuk dalam Quran apa, kita nak dipolisikan apa, kena ada kita kena faham. Kita kena tanya, kira-kira apa yang tulis kita pun, kita kena tanya memang dia betul dia ke tak? Yang pertama, ijab wal qabul. Ijab wal qabul ni berharap, kita kata, saya jual, saya beli. Kan? Kenapa Islam menekankan tentang ijab wal qabul? Nak nikah kahwin juga, nak jual beli juga, nak apa semua kena ada ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul ini adalah kalau dalam mazhab kami dia tekankan ijab qabul ini mesti kita kena lafaz. Kalau dalam mazhab lain dia kata tak apa, kita hati kita fikirkan ambil satu benda, lepas tu kita mesti bayar. Itu dia sebagai ijab dan qabul dalam bentuk perbuatan. Tapi dalam mazhab ini dia tekankan kita mesti kita tekankan bahawa ijab qabul ini adalah dengan lafaz. Apa dengan lafaz? Sebab nak reflect ataupun nak menunjukkan apa yang ada di hati kita. Untuk memastikan bahawa bila kita kata saya jual, dia kata saya beli, itu sesuatu itu dilakukan dengan keredoan. Lepas tu juga orang datang untuk kita pada orang dia sebagainya, orang dan sebagainya, kita kena faham orang itu. Kita lepas tak? Bila kita sebut tentang faham, bila kita sign, orang itu kadang-kadang sign, kadang-kadang kadang-kadang kita percaya bahawa kita sebut secara kita sebagai orang tua itu bahawa orang tua tertentu. Apa yang buatnya itu banyak kita pun tak tahu kita orang kita lepas bulan akan dapat lepas bulan dapat itu lepas ini sebagainya, kita percaya. Padahal salah satu daripada syarat untuk kita nak kita mengulang dunia ini. Itu yang pertama kita tahu ini supaya kita tahu apa yang kita buat. Dan kedua, sehat berkontrak. Sehat berkontrak ini seorang yang berkontrak itu berbilang orang yang mempunyai keahlian untuk berkontrak. Satu kalau berbilang kita kan, berbilang kita dari mana, kita tak sah transaksi dia. Kadang kita dalam kisah ini ada satu kisah kepada sapi ini orang yang dia tak mesti nak menurunkan keuangan dia. Ada orang bila dia pakai gaji dia, beli buku, beli ini, padahal dia tak kena beli warna, tak kena beli yang perlu. Dia pun pasal bayar kita. Pasal tahun kita pada kita. Tapi pasal tak ada duit. Nak beli sesuatu apa tak ada duit. Itu golongan sapi. Orang macam ni boleh kita kata di-restrict dia punya transaction. Baik. Biasanya kalau kita kata dalam transaksi pelaburan dengan institusi ke dan sebagainya, itu termasuk dalam kontrak itu akan ada lah. All the terms and factors dalam kontrak itu akan ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah apa yang kita kontrakkan. Katalah anak jual pen ni. Okay, pen ni is the subject matter. Subject matter mana tu inilah bila anda bagi pen ni pada seseorang
dia bayar kita RM10, okey, anda bagi nilai yang ada pada anda tukar dengan duit ke, tukar dengan apa tak kira lah nilai counter value dipanggil. Okey, dia boleh dari duit, dia boleh dengan sesuatu yang lain dan ada nilai. Dan kita kena tahu subjek matter ni apa benda. Sebab tu bila kita berlaku kan, kadang-kadang kita tak tahu pun kontrak apa yang digunakan dalam pelaburan. Mungkin kan second round akan boleh explain tentang kontrak lah. Beberapa jenis kontrak yang digunakan. Tapi yang penting yang kita kata, apa ini dari segi syarat kita kena tahu. Bukan kita boleh saja-saja bagi pada orang ataupun bagi duit kita tanpa kita mengetahui. Sebab tu kalau pergi bank ke, pergi mana ke, kita nak beli rumah ke, kita nak boleh simpan duit ke, tanya orang depan tu apa kontrak yang guna. Tapi kadang-kadang dia pun tak tahu lah. Itu hakikat. Itu hakikat lah. Kan? Tapi sebagai seorang kadang-kadang dia kata ambil ni tanya sains ni, sains kita pun sains kita tak tahu apa yang sains pun kadang-kadang. Kontrak apa yang kita gunakan kita tak tahu. Sebab tu penting kita kata dari segi syaratnya untuk kita nak mengetahui. Jangan saja kita percaya tak kira lah. Kadang-kadang orang yang kita kenal tu memanglah niat dia baik, sebab dia dah ada pengalaman dan sebagainya, dia dah lama kita kata dia dah kongsi kebanyakan kita dengan kita, niat dia mungkin baik, tapi mungkin dia pun kita kata tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai pengetahuan. Jadi yang penting kita kata kita kena tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, tunggu dulu. Dan saya lalulah dapat orang WhatsApp orang tanya ustaz, ni pelaburan macam mana, boleh tak boleh? Tapi saya kena minta detail dulu lah. Kan apabila dah ada detail, tengok betul dari segi syaratnya boleh ataupun dari segi syaratnya tak boleh. Tapi itu satu, kadang-kadang dari segi syaratnya tak ada masalah. Tapi entiti yang bagi pelaburan itu pun kita kena tahu juga. Baru 2-3 hari ni ada seorang WhatsApp tanya ada satu entiti dekat Singapura, bukan Malaysia, dekat Singapura. Dia kata minimum investment $10,000 Sing dollar. Dan syarat dia bagi nama, bagi kad jalan, bagi itu gini-gini. Lepas tu bila dia bagi nama company dia. Bila saya tanya kawan saya dekat Singapura, cuba sikit-sikit betul ke ni? Kan dia kata dia nak melabur dalam hartanah, tak salah company itu. Dia kata dia nak melabur dalam hartanah. Tetapi bila cek, kawan saya cek di Singapura, company ini tak ada license untuk nak melabur dalam hartanah. Lepas tu syarat yang dia bagi itu adalah syarat untuk buka account bank. Syarat yang dia bagi, syarat untuk buka account bank. Kan? Mana tu fishy lah. Ada benda yang tak kena. Jadi sebab tu penting kita kata untuk kita nak tahu dengan detail kita kata sebelum kita letakkan duit kita. Okey sebenarnya. Jadi kesimpulannya kita kata 3 rukun yang itu yang sebutkan tadi itu rukun. Mana tu ijab qabul. Kita kena tahu kontrak yang kita sign. Kadang-kadang kontrak kita ada. Kita bagi duit saja je, kita tak tahu pun. Kontrak tu tak ada. Sekarang ni kebanyakan instrumen akan ada kontrak. Kadang-kadang kontrak ni dia rumit sikit lah. Orang yang ada background legal tu mungkin dia boleh faham. Kita orang biasa kadang-kadang kita tak faham. Tapi yang penting kita tahu, cuba baca, cuba fahamkan apa yang kita, itu orang yang kontrak. Yang ketiga yang penting adalah kita tahu apa yang kita laburkan. Dan semoga Allah SWT akan memberkati insyaAllah. Mungkin saya kenalkan boleh terangkan sedikit banyak dari segi syaratnya, apakah jenis kontrak-kontrak yang biasa digunakan di dalam pelaburan. Azan. Terima kasih kepada Prof. Dr. Akram. Panjang lebar Prof. uraikan daripada sudut Islamic Financial. Tuan-tuan yang pernah terjerumus atau terlibat dalam skim pelaburan seperti ini, mungkin
tuan-tuan boleh semak kembali. Mungkin tuan-tuan semua boleh semak kembali. Pernah tak ada yang Prof cakap tadi, ada tak diterangkan sebaik yang mungkin daripada apa, ejen yang membawa sebarang jenis pelaburan kepada kita yang terputus kepada pelabur ni. Saya tak tahu pastilah sebenarnya, tapi kalau saya sendiri pun saya rasa untuk baca the whole contract ni almost impossible. Lagi dengan Prof dengan lebih detail berkaitan dengan kontrak-kontrak yang ada di dalam Islamic Finance. Dia kita, saya rasa kita dah nak masuk azan, kita berhenti sekejap untuk azan dan kita pergi kepada round yang kedua, InsyaAllah. Itu je azan. Azan ni tunggu orang kedua.